Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Baik, hadis yang ke-891 daripada kitab Bulughul Maram, katanya وعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. Maksudnya daripada Amr bin Ash-Sharid, daripada bapanya. Kata bapanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkemampuan menangguh-nangguh pembayaran hutangnya, menghalal ia akan tercemar kehormatannya dan berhak mendapat hukuman. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan diriwayat oleh Imam Bukhari secara ta'liq, dengan maksud Imam Bukhari menghadafkan, membuangkan permulaan sanad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum kepada kita bahawasanya orang yang berhutang, ketika sampai dah masa pembayaran hutang, tiba-tiba dia menangguhkan pembayaran hutangnya, sedangkan dia mampu, maka perkara tersebut ataupun perbuatan tersebut menghalalkan irdah. Irdah ni maksudnya harga dirinya. Itu makna ird. Menghalalkan harga dirinya. Maksudnya menghalalkan harga dirinya, maksudnya tuang hutang saat ni itu boleh kata kepada dia, boleh, tak ada masalah. Tuang hutang kata, mu ni ada piti saja, dok bayar, teruk mu ni. Kan benda tu menyebabkan harga diri orang tercela kan. Tapi oleh kerana dia telah melakukan suatu kesalahan, maka boleh tuang hutang saat itu menyakiti dia. Maksudnya yuhillu irdah, menghalalkan irdahu, harga dirinya. Dia kata ke dia, tak ada masalah, hukum dia adalah dibolehkan. Baik. Ataupun cerita kepada orang-orang tertentu, yang mana orang tertentu boleh kabur kepada orang berhutang supaya supaya dia bayar hutang, boleh juga. Dia pada asalnya kita tidak boleh menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain, dia termasuk dalam ghibah, mengumpat yang dilarang oleh agama. Satu ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat,
Atadruna mal ghibah? Mu tahu dak apa itu mengumpat? Kata Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrah. Mu sebut saudaramu dengan apa hak yang dibenci. Jadi mu sebut saudaramu benda hak yang dia tidak suka. Itu makna mengumpat. Maka kata sahabat, ketika Rasulullah khabar definisi mengumpat, kata sahabat, wahai Rasulullah, apakah pandanganmu sekiranya benda yang aku kata kepada saudaraku memang ada pada dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya benda yang mu kata ada pada dia, faqad igtabtah, maka sesungguhnya mu telah mengumpat kepada dia. Tapi kalau benda yang mu kata tak ada pada dia, faqad bahattah, mu sebenarnya membuat tuduhan yang palsu. Hak tu lebih teruk lagi daripada mengumpat. Jadi pada asalnya tidak boleh kita menyakiti saudara kita dengan perkataan dan perbuatan, tu pada asal. Dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar dah adalah orang Islam yang mana saudara dia selamat daripada kejahatan mulut dan kejahatan tangan. Dia tidak kata, dia tidak menyakiti saudara dia dengan perkataan dan perbuatan. Itu adalah orang Islam yang hakiki, hak yang sungguh, hak yang sempurna keislamannya. Tetapi dalam hal-hal tertentu, syarak mengizinkan kita saat itu menyakiti orang dengan perkataan. Antaranya adalah ketika orang tu berhutang dengan kita dan dia mampu untuk bayar, siapa masa bayar dah, tiba-tiba dia tak bayar, dia buat penangguhan. Esok. Esok. Pacarah esok. Jadi masa berhutang saat itu pandai sangat. Pada kita kata tak apalah, kita ambil piti esok dah. Nak guna lalu hari ni apa sekali, macam-macam alasan yang diberikan agar diberikan hutang selalu. Sampai masa bayar, nya kona kok tu, kona kok ni tak mau bayar. Sedangkan dia mampu bayar, tu maksudnya al-wajid. Dia mampu bayar. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang jahat, perbuatan yang dinamakan sebagai perbuatan zalim. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Apa maksud matlu? Penangguhan orang yang mampu untuk membayar hutang adalah zalim. Jadi apabila zalim, maka diharuskan kepada orang tuang hutang untuk mengangkat, sebab tuang hutang sekarang ni dizalimi. Tuang hutang sekarang ni dizalimi. Sepatutnya siapa masa bayar kena bayar, tapi dia tidak bayar sedangkan dia mampu, maka dia dizalimi. Apabila orang tu dizalimi, maka diberi keizinan kepada dia menyakiti orang yang berhutang dengan perkataan. Itu maksud yuhillu irdah. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Jadi kalau orang yang dizalimi tak ada masalah, boleh dia mengucapkan perkataan yang buruk dengan nyata, dengan jelas. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya wa'uqubatah. Jadi penangguhan hutang oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk bayar, ketika sampai masa bayar tak bayar lagi, maka menghalalkan akan uqubah. Uqubah ni maksud dia uqubah menghalalkan akan hukuman ke atas dia. Maksudnya pihak pemerintah boleh tahan orang tersebut, boleh tangkap orang tersebut, boleh menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut supaya dia membayar hutang. Maksudnya kalau pihak pemerintah buat begitu, tahan dia, takak dia, bukanlah dikirakan melakukan kezaliman kepada orang tersebut, kerana dia sebenarnya hak yang melakukan kezaliman kepada tuang hutang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Rasul sebut layyul wajid. Layyu ni maksudnya penangguhan orang yang mampu. Jadi benda yang kita faham, kalau sekiranya orang tu tidak mampu, maka tidak boleh kita buat begitu. Dia orang yang berhutang dengan kita, sampai masa bayar hutang, dia terbahagi kepada empat. Dia terbagi kepada empat. Yang pertama sekali adalah dia tidak mempunyai sedikit pun harta untuk bayar hutang.
Tak ada sikit pun harta. Dan memang harta dia tak ada langsung. Bukan hanya untuk pembayar hutang, harta lain pun tak ada. Maksudnya dia tidak memiliki sedikit pun harta sampai ketika bayar hutang. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, harta dia ada. Tetapi kalau dijual belaka harta dia pun belum mencukupi untuk bayar hutang dia. Maka orang ni dinamakan sebagai orang muflis. Yang golongan yang pertama, golongan yang kedua dinamakan sebagai orang muflis. Yang kita bincang pada minggu lepas. Yang ketiganya, sama banyak di antara harta yang dimiliki dengan hutang dia. Contoh dia hutang 10,000. Harta dia kalau jual semua sekali 10,000 je tak lebih. Kalau lebih mungkin lebih 1 sen gitu je. Okay, kita kata tak lebih lah, sama banyak je. Okay, yang keempatnya adalah harta dia melebihi hutang dia. Harta dia lebih banyak daripada hutang. Maksudnya hutang 10,000 tapi harta dia nilai-nilai semua sekali ada 20,000 sebagai contoh. Dia ada 4. Baik. Jadi hak yang kata benda layul wajid yuhillu irdahu wa uqubah ni, penangguhan orang hak yang mampu untuk membayar hutang, yang menghalalkan untuk kita menjatuhkan air muka dia, yang menghalalkan untuk menjatuhkan hukuman kepada dia, adalah golongan hak yang harta dia sama banyak dengan hutang. Sebab dia boleh bayar hutang, yang pertama. Yang keduanya adalah harta dia lebih banyak daripada hutang dia. Dua golongan ini. Baik, tetapi kalaulah tak ada langsung harta, maka ketika itu tidak boleh kita buat sebagaimana hak yang kita sebut nak jatuh hukuman, tak boleh. Kerana dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Sekiranya orang berhutang saat itu tak mampu untuk bayar hutang, maka menjadi kewajipan kepada pemberi hutang memberi penangguhan kepada orang yang berhutang untuk membayar hutangnya sehingga kepada dia mampu. Itu maksudnya. Jadi kalau orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutang, menjadi kewajipan kepada tuang hutang untuk memberi penangguhan kepada orang yang berhutang sehingga mampu untuk dia membayar hutangnya. Berapa dah? Okey, itu yang pertama kan, hak yang tak ada langsung. Hak yang kedua, hak yang ada juga harta dia. Tapi harta dia dengan hutang saat ni tu, harta dia dengan hutang adalah harta lebih sedikit. Harta dia lebih sedikit daripada hutang dia. Bagaimana hak yang perlu kita buat? Hak ni kita akan baca lepas daripada ni. Hak yang kedua saat ni tu, hak yang harta dia ada tapi kurang daripada pembayaran hutang. Maksudnya hutang dia 10,000, harta dia kalau jual belaka ada 5,000 je. Bagaimana hak yang perlu kita buat? Nanti kita cerita lepas daripada ni ketika kita membaca hadis yang berkait dengan hutang Mu'ad bin Jabal. Nanti kita akan cerita lepas daripada ni. Baik. Jadi hadis yang kita baca tadi adalah hadis ni diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunangnya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Cuma Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini secara mu'allaq. Okey, kita sebutlah benda sikit mu'allaq sebab kita belajar kitab hadis ni banyak kita dengar perkataan benda hadis mu'allaq bagi Imam Bukhari ataupun Imam Bukhari riwayat secara ta'liq. Dimaksud hadis mu'allaq ataupun hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari secara ta'liq adalah Imam Bukhari tidak menyebut permulaan sanad. Yang pada asalnya kita nak menilai sesuatu hadis sahih ataupun tidak, mesti kena sanad dia bersambung. Jadi apabila Imam Bukhari menghadafkan permulaan sanad, jadi pada zahirnya sanad dia tidak bersambung pada zahir. Tapi ada perbincangan yang panjang lah dalam masalah hadis mu'allaq bagi Imam Bukhari. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Baik, seterusnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala usiba rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha fakathura daynuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alaihi fatasaddaqa an-nasu alaihi ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم. Maksudnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya bahawa pada zaman Rasulullah pernah ada seorang lelaki yang ditimpa musibah, kerugian buah-buahan yang telah dibelinya
sehingga hutangnya banyak. Dalam hadis ni tidak disebut siapakah lelaki. Jadi di zaman Rasulullah berlaku satu peristiwa yang mana seorang lelaki ni dia beli buah-buahan banyak. Benda buah-buahan juga tidak disebut. Tapi ada sebahagian daripada ulama ketika mensyarahkan hadis ini menyebut yang dimaksud dengan buah-buahan di sini adalah buah-buahan maksud buah-buahan di sini adalah tamar. Kerana buah-buahan di Madinah adalah tamar. Jadi seorang lelaki ni dia beli buah tamar daripada tuang-tuang ladang, tuang-tuang kebun. Dia beli buah tamar. Beli dengan orang ni, beli dengan orang ni, beli dengan orang ni. Banyaklah dia beli. Dia beli banyak. Dan dia beli secara berhutang. Sebab dia beli, dia nak jual balik. Dia orang negara Kalau kita zaman kita tuk peraih dia ambil daripada kebun orang ni, dia ambil buah tamar kebun orang ni, tapi dia beli secara berhutang. Baik. Siapa orang lelaki ni? Ada sebahagian daripada ulama menyebut lelaki ini adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang masyhur. Mu'adz bin Jabal ni adalah seorang sahabat yang diakui keilmuan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum daripada ni pernah kita menceritakan sedikit tentang Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, khudhul Qur'ana min arba'ah. Ambillah Quran daripada 4 orang ni. Rasul suruh belajar Quran daripada 4 orang ni, antaranya daripada Mu'adz bin Jabal. Dalam satu hadis yang lain kata Rasulullah, a'lamuhum wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling alim di kalangan umatku terhadap perkara yang halal dan perkara yang haram, maksudnya hukum hakam, adalah Mu'adz bin Jabal. Orang alim, ulama besar. Mu'adz bin Jabal, walaupun dia orang muda, tapi dia adalah ulama besar. Dan ilmu dia diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan dia rasa aku. Yang mana dia niaga. Dia ambil beli tamar dengan orang ni, beli tamar dengan kebun ni, beli tamar dengan orang ni secara berhutang. Tiba-tiba tamar dia ditimpa musibah. Dak edang nak jual punah habis. Tak sebutlah benda musibah di sini. Macam-macam lah kita kata boleh berlaku musibah kepada tamar sehingga tidak boleh nak jual. Baik, jadi tamar dia saat itu ditimpa musibah. Siapa tidak boleh dia nak jual. Maka sehingga hutangnya jadi banyak. Dia asalnya nak bayar hutang dengan apabila dia jual kat gigi laku, maka dia akan bayar balik hutang kepada tuang-tuang kebun saat ni tu, tuang ladang, orang hak yang dia beli tamar saat ni. Jadi tak boleh nak bayar sebab tamar hak yang dia beli tak ada nak jual molek, rosak habis, punah habis. Baik. Maka sampai berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal banyak hutang. Terlalu banyak hutang, bukan sikit. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kamu kepadanya. Rasul pun khabar kepada para sahabat yang lain, mana-mana orang hak yang mampu, hak yang ada duit lebih, kalau cakap kita zaman kita gitulah, kita bantulah sahabat kita hak yang ditimpa musibah. Jadi kalau kita tengok di zaman kita, apabila ada kebakaran, apabila berlaku kemalangan, kematian ibu bapa meninggal anak yatim, masjid, surau, tempat-tempat tertentu, istihar untuk buat kutipan derma, lancar derma kilat. Sebenarnya benda ni adalah benda hak yang tidak menyalahi sunnah, bukan bertepatan dengan sunnah. Bertepatan dengan sunnah, dalilnya ketika Mu'adz bin Jabal ditimpa musibah, Rasulullah khabar kepada para sahabat yang lain supaya, kalau cakap kita, melancar derma kilat lah. Khabar kepada sahabat yang lain supaya bantu kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Maka apabila Rasul minta kepada sahabat yang lain supaya bersedekah, maka ramai para sahabat bersedekah. Mu bagi sikit, aku bagi sikit, hak yang ada banyak bagi banyak, hak yang ada sikit bagi sikit, sehingga terkumpul sedekah tersebut kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila terkumpul, maka kata dia, maka orang ramai pun mula bersedekah kepadanya, dan demikian masih juga belum boleh menutup semua hutangnya. Tak boleh lagi nak bayar belaka hutang Mu'adz bin Jabal.
Jadi masih lagi tak cukup. Akhirnya Rasulullah bersabda kepada para penagih hutang, ambillah oleh kamu apa hak yang kamu dapati. Ambil oleh kamu apa hak yang kamu dapati, tiada lain bagi kamu kecuali hanya itu. Rasul kata ambil sekadar hak yang ada lah. Jadi hak lebih daripada tu nak bayar orang dia tak ada dah. Dia bab ataupun hadis ni diletakkan dalam bab bankrupt ataupun bab muflis. Maksudnya ketika seorang itu ada hutang. Tuang hutang tu ramai. Dan harta dia ataupun hutang melebihi harta dia, maka orang tu dinamakan sebagai orang muflis. Maka setiap seorang daripada tuang hutang berhak terhadap harta dia, nisbah hutang masing-masing. Jadi kita kata contoh, hutang dia kita kira 100,000. Ni sebagai contoh dalam zaman kita 100,000. Hak ni 50,000 dia berhutang. Hak ni 20,000. Hak ni 30,000. Kita tengoklah. Jadi hak ni 50,000, jadi bermakna separuh daripada hutang saat itu adalah milik dia. Jadi kalau pitih ataupun harta orang hak berhutang ada 10,000 je, maka dia berhak terhadap duit tersebut sebanyak 5,000, separuh je. Manakala hak yang 20,000, 2,000, hak yang 30,000, 3,000. Maksudnya kena tengok nisbah kepada hutang. Sebab ramai ni kan. Sekarang itulah dia hak yang dia berhak ambil. Hak lebih nak ambil mana? Tak boleh dah. Lepas tu nak kurung orang ni mana boleh? Sebab dia tak ada benda. Kalau dia ada benda boleh kurung. Macam hak yang kita cerita sebelum daripada ni. Boleh kita jatuhkan hukum. Sekarang ni tak ada benda dah. Okey, itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya untuk hari tu mungkin ambil sekadar tu je. Jadi hak yang lain, hak yang berbaki akan datang, kalau dia bekerja ada harta, maka bolehlah menuntut untuk hak yang akan datang. Untuk hari itu boleh tutup sekadar hak yang dia ada sahaja. Itu maksud daripada hadis ini. Baik. Katanya wa ani bin Ka'ab bin Malik an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ala Muadz ma lahu wa ba'ahu fi dainin kana alaihi. Rawahu ad-Daraqutni wa sahhahu al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud mursala wa rujjiha irsaluh. Daripada Ka'ab, daripada anak lelaki kepada Ka'ab bin Malik. Tu wa ani bin Ka'ab bin Malik an abihi, daripada seorang anak lelaki kepada Ka'ab bin Malik daripada ayahnya. Maksud ayahnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal di dalam peperangan Tabuk. Dia ada ramai orang hak yang ataupun adalah beberapa orang hak yang tidak menyertai peperangan Tabuk, sedangkan Rasul rugi belaka. Dan kebanyakan hak yang tidak menyertai adalah golongan munafiqun. Melainkan ada beberapa orang sahabat Rasulullah bukan munafiqun, orang hak yang hebat, orang hak yang kuat iman dia. Tapi ujian pada hari itu dak pergi, antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Baik, jadi Ka'ab bin Malik lah menceritakan perkara ini. Katanya Ka'ab bin Malik menceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menahan Mu'adz bin Jabal daripada menguruskan hartanya. Dan Rasulullah menjual hartanya untuk membayar hutang yang ada ataupun yang ditanggung oleh Mu'adz bin Jabal. Itu maksudnya. Lalu Rasulullah menjualkan untuk menutup segala hutangnya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ad-Daraqutni dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, namun secara mursal, terputus sanad. Dan hadis ini dikuatkan, hadis ini sebagai hadis mursal, yakni hadis terputus sanad. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni adalah hadis dhaif menurut pandangan sebahagian daripada ulama hadis, dan ada sebahagian yang lain mengatakan hadis ini sebagai hadis sahih. Baik, tapi hak yang lebih kuatnya hadis ini adalah hadis dhaif. Walaupun hadis ini adalah hadis dhaif, tapi daripada segi hukum fiqh yang dikeluarkan bertepatan ataupun sama dengan hadis ini, kerana ada hadis yang lain sama ataupun menyokong hadis ini. Baik, ceritanya lagu mana?
Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal dia banyak hutang. Okey. Jadi Mu'adz bin Jabal banyak hutang ni disebut dalam beberapa hadis sahih yang lain. Sebab banyak hutang kita cerita dah tadi. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Sebab dia niaga. Dia beli buah tamar banyak. Akhirnya dak-dak nak jual, punah habis. Okey. Sebab tu dia banyak hutang, dak-dak nak bayar, hutang orang. Dan ada lagi sebab-sebab yang lain. Sebab dia banyak hutang tu. Jadi apabila dia banyak hutang, maka benda yang Rasul buat, jadi Rasul tahan Mu'adz bin Jabal daripada menguruskan harta dia. Dalam istilah ulama fiqh, Mu'adz bin Jabal ketika ni dinamakan dia sebagai golongan mahjurun alaih. Orang yang ditahan daripada menguruskan harta kerana dia telah bankrupt, dia telah muflis. Baik. Lepas tu Rasulullah menjual harta Mu'adz bin Jabal kerana melunaskan hutang yang ditanggung oleh Mu'adz bin Jabal. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, ketika seorang itu banyak hutang, yang mana hutang lebih banyak daripada harta yang dimilikinya, andai kata dijual keseluruhan harta dia pun tidak mampu lagi untuk menjelaskan dan melunaskan semua hutang dia, maka ketika itu dia ditahan daripada menguruskan harta dia. Dia tak boleh dah. Dia tak boleh dah nak sedekah harta dia, nak beli, tak boleh dah ikut dang dah. Melainkan benda yang untuk makanan dia, minuman dia. Itu masalah lain lah. Baik. Itu pun ada perbincangan di kalangan ulama. Maka ketika tu pihak, kalau kita tengok pihak pemerintah lah, pihak pemerintah ataupun pihak yang dilantik oleh pemerintah perlu menahan dia daripada menguruskan harta dia dan perlu mengambil harta dia dan dijual harta dia untuk melunaskan hutangnya. Seterusnya katanya, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala uridtu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm Uhud wa ana ibn 14 sanah falam yujizni wa uridtu 'alaihi yawm al-khandaq wa ana ibn 15 sanatan fa ajazani muttafaqun 'alaihi wa fi riwayatin lil Baihaqi falam yujizni wa lam yarani balaght wa sahhahu ibn Khuzaimah. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya, aku pernah diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia uridtu ni maksudnya dipamerkan, ditunjuk kepada Rasulullah untuk turut sama dalam peperangan Uhud. Saat itu aku baru berusia 14 tahun. Namun baginda tidak menerimaku. Aku diajukan lagi kepada baginda, maksudnya dibentangkan lagi kepada Rasulullah untuk turut sama dalam peperangan Khandaq ketika usiaku mencapai 15 tahun. Maka barulah baginda sallallahu alaihi wasallam mahu menerimaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Imam Baihaqi yang dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah disebut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menerimaku kerana menganggap aku masih belum baligh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abdullah bin Umar menceritakan benda yang pernah berlaku kepada diri dia, iaitu semasa berlaku peperangan Uhud. Peperangan Uhud dia berlaku pada tahun yang ketiga daripada hijrah. Jadi tahun yang ketiga hijrah terjadinya peperangan Uhud. Jadi masa peperangan Uhud, sebelum Rasulullah sampai ke medan Uhud, Rasulullah tengok dulu tentera. Rasulullah tengok ada beberapa orang sahabat-sahabat yang masih lagi budak-budak, pakat rebu nak pergi perang, nak pergi berjihad. Hebat para sahabat. Padahal berjihad bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu bahawasanya dalam peperangan ada kesusahan. Dan penghujungnya peperangan adalah kematian. Syahid. Tapi oleh kerana mereka nak kepada syahid, nak kepada ganjaran, sehingga mereka menyertai peperangan tersebut. Nak pergi juga. Berebut nak pergi. Sebahagian daripada sahabat yang kecil, Allahu Rabbi, jauh dengan budak-budak di tempat kita umur 14, 15. Hak tu duduk serabut dengan main game je. Hak besar tu, bukan hak besar tu, hak tua-tua pun sama juga. Baik.
Tengok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul tengok, Rasul cek dulu tentera. Maka ternyata pada peperangan Uhud yang berlaku pada tahun yang ketiga daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar berusia 14 tahun. Dalam riwayat yang diriwayat oleh Imam Baihaqi menyebut Rasulullah tidak memberi keizinan kepada aku untuk menyertai peperangan Uhud kerana Rasulullah menganggap aku belum lagi baligh. Maksudnya umur 14 tahun masih lagi dikirakan tidak baligh. Jadi dia tak boleh nak pergi. Suruh balik mula rumah. Baik. Tapi dalam peperangan Khandaq mengikut pandangan yang masyhur, dia berlaku pada tahun yang kelima hijrah. Menurut pandangan masyhur, peperangan Khandaq berlaku pada tahun yang kelima hijrah. Yang mana ketika peperangan Khandaq, sekali lagi dia nak menyertai tentera untuk berperang. Di peperangan Khandaq ni adalah, dia Khandaq ni cakap kita parik lah. Dia di Rasulullah dengan para sahabat gali. Kalau kita kata kok macam parik untuk mengelak daripada tentera berkuda masuk ke dalam Madinah. Gali, bukan gali pendek, panjang, jauh dia gali. Dalang, luah. Tapi oleh kerana itu antara satu-satunya ataupun itu adalah salah satu je cara yang dapat menghalang tentera berkuda daripada masuk ke Madinah, maka Rasulullah menerima cara tersebut, Rasulullah gali. Baik. Dalam peperangan Khandaq ketika tu umur dia 15 tahun dah. Maka Rasulullah bagi izin. Rasulullah bagi izin kepada dia untuk menyertai peperangan Khandaq. Baik. Cuma kalau kita perhati molek, peperangan Uhud berlaku pada tahun yang ketiga hijrah. Peperangan Khandaq mengikut pandangan yang lebih kuat berlaku pada tahun yang kelima hijrah. Dia kata masa peperangan Uhud aku umur 14. Peperangan Khandaq aku umur 15. Sedangkan kalau kita kira sungguh bukan 15 jadi 6 lah. Tidak gitu. Jadi 6 lah. Baik. Sebenarnya bagaimana hak yang sebenarnya apa hak yang disebut oleh Imam Baihaqi dan beberapa orang ulama hadis yang lain ketika mensyarahkan hadis ini. Ketika peperangan Uhud, Abdullah bin Umar menyebut aku umur 14 tahun, maksudnya aku baru masuk kepada 14. Baru masuk kepada 14. Maksudnya permulaan 14. Ketika peperangan Khandaq, maksudnya umur dia 15 tahun, sempurna dah 15 tahun. Okey, tadi baru masuk 14, hak ni cukup 15 masuk, nak masuk 16 dah. Baik. Itu hak yang disebut oleh Imam Baihaqi dalam mensyarahkan hadis ini. Maka daripada hadis ni, sebahagian daripada ulama fiqh, iaitu ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan bahawasanya tanda antara tanda balik seseorang, sama ada lelaki dan perempuan, adalah apabila dia berusia 15 tahun ataupun cukup 15 tahun masuk tahun yang ke-16. Apabila umur dia cukup 15 tahun masuk tahun yang ke-16, maka dikirakan dia telah balik. Tapi 15 tahun di sini bukan dikira dengan tahun Masihi, tapi dikira dengan tahun Islam. Jadi orang ni start dari dia dilahirkan bila? Kata dilahirkan pada tahun sekian-sekian. Sampai ke sekarang ni kalau tengok daripada tarikh dia dilahirkan sampai sekarang ni cukup dah 15. Masuk dah 16 sempurna dah 15. Maka dia dikirakan balik. Balik dengan tahun. Dia alamat balik ni ada 3 yang disebut oleh ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i. Yang mana dalam 3 ni 2 ada pada lelaki dan perempuan, 1 hanya khusus untuk perempuan. Hak yang ada pada lelaki dan perempuan, tanda ni adalah cukup umur 15 tahun. Orang lelaki ke, orang perempuan ke, apabila cukup umur 15 tahun, walaupun belum lagi keluar mani, orang perempuan walaupun belum lagi keluar haid, maka dikirakan dia telah balik. Baik. Yang keduanya adalah keluar mani. Sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan, apabila keluar mani walaupun tak cukup lagi umur 15, dikirakan balik. Umur 10 tahun keluar mani dah, balik. Yang ketiganya adalah keluar darah haid bagi perempuan. Hak tu khusus untuk orang perempuan. Tu 3 tanda balik seseorang. Baik. Hak yang umur 15 ambil daripada hadis ni lah. Umur 15. Seterusnya wa an Athiyyah al-Quradhi radhiyallahu anhu qala
uridna 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm Quraidah fakana man anbata qutil wa man lam yunbit khulliya sabiluh fakuntu fi man lam yunbit fakhulliya sabili rawahu al-khamsah wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa qala ala syarti asy-syaikhain. Maksudnya daripada Atiyah Al-Quradhi. Al-Quradhi ni maksud Al-Quradhi yang dinisbahkan kepada Bani Quraidah. Maksud Al-Quradhi. Al-Quradhi ni maksudnya dinisbahkan kepada puak Banu Quraidah. Banu Quraidah ni adalah satu kabilah ataupun satu puak Yahudi yang duduk sekitar Madinah. Di asal penempatan Yahudi di negeri Syam. Asal penempatan Yahudi di negeri Syam. Negeri Syam termasuklah Palestin. Asal penempatan Yahudi. Baik, dan Yahudi ramailah di kawasan negeri Syam suatu ketika dahulu. Maka Banu Quraidah ada beberapa kabilah Yahudi ataupun ada beberapa puak-puak Yahudi, bangsa Yahudi yang mana mereka belajar dan mendalami kitab-kitab lama dan mereka membaca tentang Nabi akhir zaman, sifat-sifat dia bagaimana Nabi akhir zaman dan di manakah tempat dia berhijrah. Ternyata dalam kitab-kitab dulu menyebut bahawasanya Nabi akhir zaman berhijrah di Madinah. Maka sebahagian daripada Yahudi daripada negara Syam berpindah di Madinah menjadi tinggal di Madinah kerana mereka mengharapkan Nabi akhir zaman keluar daripada mereka. Yahudi yang mendiami Madinah pada ketika itu ada 3 kelompok. Yang pertamanya nama dia Banu Qainuqa, yang keduanya nama dia Banu Nadir, yang ketiganya nama dia Banu Quraidah. 3 kelompok Yahudi yang duduk di Madinah. Dan mereka ini adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kitab-kitab yang kitab lama. Dan mereka mengetahui sifat-sifat Rasulullah secara terperinci. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Nabi saat itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka itu sendiri. Kenal sungguh. Kerana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut secara terperinci dalam kitab-kitab mereka. Dan mereka itu mengkaji sungguh, bukan kaji lolok-lolok. Sehingga mereka sanggup tinggal kampung halaman mereka di negeri Syam, berpindah ke Madinah. Sebab memang betul-betul mereka meyakini apa yang disebut dalam kitab mereka, mengetahui perjalanan Nabi akhir zaman. Apabila Rasulullah sampai di Madinah, ini kena cerita sikit untuk kita faham hadis ni. Apabila Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah berdamai dengan puak-puak Yahudi. Adalah perjanjian yang Rasulullah buat dengan puak-puak Yahudi, yang mana sebahagian daripada puak Yahudi pada awalnya telah mengkhianati janji. Ada orang ni nak bunuh Rasulullah, ada macam-macam. Maka akhirnya Rasulullah memerangi mereka. Antara Yahudi yang mengkhianati Rasulullah adalah Banu Quraidah. Antara Yahudi yang mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Banu Quraidah. Yang mana Banu Quraidah dalam peperangan Ahzab pada asalnya dia berjanji dengan Rasulullah untuk membela Rasulullah, tapi dalam peperangan Ahzab tengah-tengah duk perang saat ni tu, tengah-tengah nak perang, tiba-tiba dia mengkhianati janji, dia bersama dengan puak Ahzab. Baik. Jadi apabila selesai daripada peperangan Ahzab, Rasulullah balik ke rumah. Rasulullah siap belaka dah. Tiba-tiba mari malaikat Jibril jumpa dengan Rasulullah, khabar kepada Rasulullah bahawasanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah supaya serang pula ataupun perang pula dengan Banu Quraidah kerana mereka telah mengkhianati janji. Ramai mana sahabat Rasulullah yang ada beberapa orang sahabat Rasulullah yang gugur syahid dalam peperangan Khandaq kerana pengkhianatan yang dilakukan oleh Banu Quraidah. Maka sahabat pergi kepung Banu Quraidah, lebih kurang dalam, tak silap ingat, dalam 25 malam, tak silap ingat dah. Akhirnya Banu Quraidah akak-akak degah kalah, mengaku kalah. Cuma dia minta untuk bagaimana nak jatuhkan hukuman kepada dia. Dia minta orang yang akan menjatuhkan hukuman kepada dia adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh.
Kerana Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat daripada puak Ansar yang pernah berjanji dan bersumpah setia dengan Banu Quraidah. Jadi dia menganggap kalau Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz menjatuhkan hukuman mungkin ringan sikit. Dia tak mahu Rasul jatuh hukuman kepada dia. Dia nak Sa'ad bin Mu'adz yang menjatuhkan hukuman kepada dia. Yang pada ketika itu Sa'ad bin Mu'adz cedera paruh. Kena panah di lengan dia. Ni cedera paruh ni. Darah mengalir, masih lagi dirawat. Maka Rasul suruh panggil. Sahabat suruh bawa Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz mari ke sini untuk menjatuhkan hukuman. Maka apabila Sa'ad bin Mu'adz siapa? Sa'ad bin Mu'adz kata, pada hari ini aku akan menjatuhkan hukuman dan aku tidak akan hirau sedikit pun siapa pun yang mencela kepadaku demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, aku menjatuhkan hukuman hari ini sebab puak Banu Quraidah telah bersetuju melantik Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim. Maka Rasul suruh kepada dia, bagaimana Sa'ad bin Mu'adz menjatuh hukuman, begitu yang akan dilaksanakan kepada Yahudi Banu Quraidah. Maka Sa'ad bin Mu'adz kata lagu mana? Perempuan di kalangan mereka kita tawang, kanak-kanak kita tawang, manakala orang dewasa kita bunuh. Sebab punca daripada dia kan sahabat yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Jadi apabila Sa'ad bin Mu'adz menjatuhkan hukuman begitu, kata Rasulullah, mung telah menjatuhkan hukuman sebagaimana hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Okey, kanak-kanak lelaki dibebaskan, orang dewasa dibunuh. Sekarang ni bagaimanakah penentuan kanak-kanak dengan orang dewasa? Baik, ketika tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat ataupun apa hak yang dilakukan oleh para sahabat, gagah dalam kain. Mana hak yang tumbuh bulu hari-hari dikirakan dewasa, hak yang belum lagi tumbuh bulu hari-hari dikirakan kanak-kanak. Orang hak yang tumbuh bulu hari-hari semuanya dibunuh, dikira dewasa dah, balik dah. Maka atas ataupun berpandu secara kebetulan Atiyah Al-Quradhi dia sebut lagu mana? Ketika aku dipamerkan kepada Rasulullah, ditunjukkan kepada Rasulullah, ketika aku belum lagi tumbuh bulu hari-hari. Jadi maksudnya dia orang yang terselamat daripada dibunuh. Baik. Jadi dalam hadis ni menyebut orang hak yang belum lagi tumbuh bulu hari-hari tidak dibunuh, orang hak yang tumbuh bulu hari-hari dah dibunuh. Baik. Maka berpandukan kepada hadis ini, ada sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan antara tanda balik adalah tumbuh bulu hari-hari. Ini pandangan sebahagian ulama fiqh. Namun mazhab Imam Syafi'i tidak menjadikan tumbuh bulu hari-hari ini sebagai alamat balik kepada orang Islam, tapi menjadi alamat balik kepada orang bukan Islam. Okey, itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan begitu juga dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Kata Imam Hakim An-Naisaburi, hadis ini adalah sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.